Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar subjek sains dan kita akan ulang kaji. Okey, ulang kaji tajuk yang akan masuk peperiksaan pertengahan tahun. Okey. Ada yang masuk tajuk yang masuk peperiksaan ada 5 daripada tajuk pertama sampai tajuk ke-5 Jadi tajuk pertama apa? Tajuk pertama ialah kemahiran saintifik kemahiran saintifik. Dan tajuk yang kedua peraturan bilik sains. Tajuk yang ketiga benda hidup dan benda bukan hidup. Tajuk keempat manusia dan tajuk kelima haiwan Okey, kelima-lima tu akan masuk dalam peperiksaan pertengahan tahun. Okey, hari ini kita akan insya-Allah ulang kaji semula kemahiran saintifik, peraturan bilik sains dan benda hidup dan benda bukan hidup. Maaf Ustazah, 2 tajuk saja, kemahiran saintifik, peraturan bilik sains, itu saja yang kita akan ulang kaji hari ini. Alright. Okey, semua boleh buka muka surat 2 Okey, kemahiran saintifik ialah tajuk besar dan dia ada 2 tajuk kecil. Yang pertama ialah kemahiran proses sains. Okey, kemahiran proses sains ni apa? Kemahiran proses sains ni proses yang mengumpul maklumat tentang sesuatu fenomena dengan menggunakan deria. Kita nak apa? Kita nak sentuh apa-apa ke, kita nak dengar apa-apa ke, kita menggunakan deria. Okey, apa derianya? Okey, yang pertama, untuk kemahiran proses sains ada 2 tajuk kecil dia, iaitu yang pertama memerhati Okey, kita memerhati menggunakan deria. Okey, apakah deria yang digunakan untuk memerhati? Okey, yang pertama ialah deria sentuhan. Okey, contoh dalam gambar ni dia menyentuh ais. Kalau kita nak sentuh ais, kita menggunakan deria sentuhan deria sentuhan, iaitu menggunakan tangan Okey. Okey, yang kedua ialah deria penglihatan deria penglihatan. Kalau deria penglihatan, kita menggunakan mata kita untuk melihat Okey, lagi. Okey, deria yang ketiga ialah deria bau deria bau. Kalau kita nak bau sesuatu yang wangi ke, yang busuk ke, kita menggunakan hidung kita menggunakan anggota hidung Itu ialah deria bau. Okey, deria yang keempat. Alright, deria yang keempat ialah deria rasa deria rasa. Iaitu kita menggunakan lidah. Lidah kita. Kalau kita nak rasa makanan ke, rasa air ke, rasa sesuatu benda tu, kita menggunakan lidah kita Okey, itu ialah deria rasa. Okey, deria yang kelima, yang terakhir sekali ialah deria pendengaran. Deria pendengaran. Contoh kalau awak nak dengar Ustazah mengajar ni kan, itu menggunakan deria pendengaran, iaitu menggunakan anggota telinga. Okey, itu ialah kelima-lima deria yang awak perlu tahu dalam tajuk memerhati kemahiran proses sains ialah tajuk besar. Okey, tajuk kecil untuk kemahiran proses sains ialah yang pertama memerhati. Okey, kita tengok seterusnya. Tajuk kecil yang seterusnya. Okey, berkomunikasi Berkomunikasi. Alright. Okey, berkomunikasi ni apa? Berkomunikasi ni ialah cara kita menyampaikan maklumat tu. Kita nak sampaikan maklumat kepada orang lain. Contohnya kalau Ustazah cakap dekat Alia. Okey, Alia minta tolong panggilkan kawan-kawan awak suruh turun solat. Jadi kita nak menyampaikan maklumat tu ada beberapa perkara ada beberapa
beberapa cara berkomunikasi yang boleh kita buat. Okey, mari kita lihat cara Alia berkomunikasi dengan rakannya tentang seekor kumbang kura-kura. Yang ni Alia ni nak bagi tahu rakan dia macam mana tentang seekor kumbang kura-kura. Dia nak bagi tahu ciri-ciri dia, dia nak bagi tahu bentuk dia. Okey, mari kita tengok cara kita nak berkomunikasi. Ada berapa Okey, cara kita nak berkomunikasi ada 3 Yang pertama lisan Lisan. Kita menyebut dengan mulut kita bercakap. Okey, kumbang ni warna dia merah. Lepas tu ada polka dot, ada bulat-bulat dekat badan dia warna hitam. Okey, lepas tu dia ada sesungut. Lepas tu cakaplah ada berapa kaki semua kan. Jadi Alia cakap dekat kawan dia ni apa? Kumbang kura-kura berwarna merah dengan tompok-tompok hitam pada sayapnya. Okey, jadi cara berkomunikasi yang kedua ialah lakaran. Lakaran. Kita melukis gambar kumbang kura-kura tu. Kita lukislah bentuk dia, bulat ke, bujur ke, petak ke, ada berapa kaki dia, macam mana nak lukis kepala, lepas tu badan dia warna apa. Okey, jadi cara berkomunikasi yang terakhir ialah tulisan. Tulisan ni kita menulis ciri-ciri dia. Okey, kita cakap dekat situ. Tengok dalam gambar ni dia cakap apa? Ini kumbang kura-kura. Dia cakap ini kumbang kura-kura. Dia lukis dulu baru dia tulis bawah dia. Dia cakap apa lagi? Serangga ini berwarna merah dengan tompok-tompok hitam pada sayapnya. Dia cakap ada dekat sayap dia ada warna merah dan ada tompok-tompok warna hitam. Okey, itu cara berkomunikasi dengan tulisan. Jadi berkomunikasi ada 3 cara, iaitu lisan, lakaran dan tulisan. Okey, jadi kita dah habis untuk dua tajuk kecil. Okey, jadi kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik ialah tajuk yang paling besar. Tajuk yang paling besar, iaitu tajuk yang pertama, kemahiran saintifik. Jadi bawah kemahiran saintifik tu ada 2 tajuk kecil. Yang pertama kemahiran proses sains dan yang kedua ialah yang kedua ialah kemahiran manipulatif. Kemahiran saintifik satu tajuk yang besar dan bawah dia ada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran proses sains tadi, bawah dia pula ada memerhati dan berkomunikasi. Okey, dalam memerhati kita ada apa? Kita ada 5 deria. Deria sentuhan, deria penglihatan, deria bau, deria rasa dan deria pendengaran. Okey. Berkomunikasi pula ada apa? Ada berapa? Ada 3. Ada lisan, lakaran dan tulisan. Okey, sekarang kita nak masuk tajuk kecil yang kedua, iaitu kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran manipulatif ni apa? Kemahiran manipulatif ialah kemahiran psikomotor semasa menjalankan penyiasatan sains. Okey. Okey, dalam erti kata lain, kemahiran yang kita perlu gunakan sewaktu kita menjalankan penyiasatan sains. Okey, yang pertama ialah apa? Menggunakan alatan dan bahan sains. Okey. Kalau tak ada bahan, tak ada alatan, kita tak bolehlah nak buat nak buat uji kaji kan. Okey, contoh dalam gambar ni. Dia nak menggunakan kanta, kanta pembesar. Jadi kalau tak ada kanta pembesar tu, tak bolehlah kita nak buat penyiasatan sains tentang daun tersebut. Okey, jadi yang kedua ialah mengendalikan spesimen. Mengendalikan spesimen. Alright, spesimen ni apa pula? Spesimen ni ialah contoh dia ialah haiwan, tumbuhan, mikroorganisma. Okey, contoh dalam gambar ni ialah tumbuhan. Okey, kita nak
mengendalikan tumbuhan tersebut. Okey, kita nak tengok macam mana dia membesar, macam mana daun dia boleh tumbuh. Okey, kita perlukan matahari ataupun tidak. Kita perlukan air banyak ataupun tidak. Okey. Okey, itu ialah kemahiran spesimen. Okey, seterusnya ialah membuat lakaran. Okey, kalau kita dah buat eksperimen, kita kena buat lakaran. Kita kena buat macam mana permulaan dia, macam mana hari pertama, macam mana hari kedua dan macam mana hari ketiga dan seterusnya. Sebab tu kena buat lakaran. Dan kita kena buat nota. Okey, seterusnya membersihkan alatan. Dah selepas kita dah buat uji kaji tentang daun tadi, kita kena basuh alatan dan buang sampah dekat tong sampah. Okey. Seterusnya ialah menyimpan alatan. Jadi kalau kita dah bersihkan dia, kita dah habis guna, kita dah bersihkan dia, kita kena simpan alatan. Kalau kita letak merata-rata, nanti dia akan pecah dan kotor balik. Okey, itu saja untuk kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran manipulatif ada berapa? Ada 5. Yang pertama, menggunakan alatan dan bahan sains. Kedua, mengendalikan spesimen. Ketiga, membuat lakaran. Keempat, membersihkan alatan. Dan kelima, menyimpan alatan. Okey, seterusnya ialah alright, itu saja untuk tajuk yang pertama. Jadi, tajuk yang pertama tadi, apa dia? Kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik, tajuk besar dia. Tajuk kecil bawah kemahiran saintifik ialah kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Okey, bawah kemahiran proses sains ada 2 tajuk, iaitu memerhati dan berkomunikasi. Alright, itu saja. Okey, untuk tajuk kedua kita akan ulang kaji tentang peraturan bilik sains. Kita dah faham macam mana kita nak buat uji kaji, macam mana kita nak mengendalikan mengendalikan barang uji kaji tersebut. Okey, sekarang kita akan belajar peraturan pula, peraturan bilik sains. Peraturan bilik sains. Okey. Okey, mari kita buka muka surat 12. Okey, tajuk yang pertama, mematuhi peraturan bilik sains. Mematuhi peraturan bilik sains. Okey, peraturan bilik sains yang pertama ialah beratur sebelum masuk. Okey, beratur sebelum masuk. Okey, awak kalau nak masuk, bukan saja nak masuk bilik sains awak kena beratur. Kat mana-mana sekalipun awak kena beratur. Jangan berebut-rebut, nanti jatuh. Okey, seterusnya ialah bersihkan dan kemaskan bilik sains sebelum keluar. Dia cakap bersihkan dan kemaskan bilik sains sebelum keluar. Okey, sebelum kita nak keluar ke bilik darjah ke, bilik kelas awak ke, bilik halaqah ke, mana-mana ke, kita kena bersihkan dulu. Kita tengok ada sampah ke tak. Kalau ada sampah, buang. Lepas tu kerusi kena letak atas meja ataupun tolak bawah meja. Kena sapu sampah. Okey, jadi kita kena bersihkan, kemas dulu sebelum kita keluar. Okey. Okey, yang ketiga ialah minta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains. Okey, jadi kalau contoh bukan nak masuk bilik sains saja. Awak nak nak masuk mana-mana pun awak kena minta izin dulu. Awak ketuk, Assalamualaikum, boleh saya masuk? Macam tu. Okey, seterusnya ialah apa? Ini ialah benda yang dilarang pula. Tadi benda yang perlu kita buat. Yang ni yang perlu kita buat ada berapa? Ada 3. Jadi benda yang dilarang ada 2. Jadi yang pertama ialah apa? Dilarang bergurau, bermain dan berlari di dalam bilik sains. Bergurau, bermain, berlari tidak boleh. Okey, dalam bilik sains tak boleh. Kalau kita bergurau, bermain dan berlari, kita akan hilang fokus. Kita akan hilang fokus, kita tak dengar apa yang cikgu nak ajar, dan cikgu tak boleh nak sampaikan maklumat dengan baik. Kalau awak bermain dalam kelas ke apa, nanti kalau barang pecah macam mana?
Okey, jadi yang kedua ialah dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. Dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. Okey, kalau kita makan, contoh kalau cecair yang kita sedang uji kaji tu termasuk ke dalam makanan, jadi badan kita akan jadi macam mana? Nanti akan dapat penyakit. Jadi kita tak naklah. Kalau kita makan dan minum dalam kelas pun, kita akan buat kotor sebab kita makan kan. Jadi tak boleh, dilarang makan dan minum di dalam kelas, di dalam bilik sains. Alright, jadi tadi benda yang perlu kita buat ialah ada 3 dan benda yang dilarang ada 2. Okey, seterusnya ialah memahami peraturan bilik sains. Kenapa kita kena buat macam ni, kenapa kita kena buat macam ni, dan kenapa kita kena buat macam ni. Okey, perhatikan situasi di bawah. Apakah yang akan berlaku jika kita mematuhi peraturan bilik sains? Okey. Ada 3. Okey, muka surat sebelah. Okey. Jadi yang pertama ialah apa? Okey, kalau kita kemas bilik sains sebelum kita keluar ataupun selepas kita masuk, bilik sains akan jadi lebih kemas dan lebih bersih. Okey, jadi yang kedua ialah meminta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains ialah satu amalan yang baik. Kalau kita buat amalan yang baik ni, kita akan dapat pahala. Okey, seterusnya ialah pelajaran dapat dilakukan dengan berkesan. Ya, kalau awak tak main, awak tak boleh lari. Jadi pelajaran dapat dilakukan dengan berkesan. Awak boleh fokus dan guru pun boleh mengajar dengan baik. Okey, seterusnya ialah apakah yang akan berlaku jika kamu tidak mematuhi peraturan? Okey, yang pertama ialah sinki tersumbat jika sampah dibuang ke dalamnya. Ya, kalau awak buang sampah dalam sinki tu akan tersumbat. Jadi sampah dibuang kat mana? Dibuang dalam tong sampah. Okey, kedua ialah bilik sains menjadi kotor dan bahaya. Kalau awak tak kemas bilik akan jadi kotor dan bahaya. Kalau cecair jatuh ke apa, awak tak kemas, ada kuman, kalau kena dekat awak, nanti ada penyakit. Okey, seterusnya ialah bermain di dalam bilik sains boleh mencederakan kamu. Kalau awak boleh lari, awak terlanggar cecair, terkena, awak masuk hospital. Jadi jangan berlari, jangan bekerja-kerja, jangan main langsung dalam bilik sains. Okey, yang terakhir ialah pelajaran tidak dapat dilakukan. Pelajaran tidak dapat dilakukan sebab apa? Sebab awak boleh lari, awak tak fokus. Jadi ustazah pun tak boleh nak beri tumpuan kepada awak sebab awak main-main. Okey, seterusnya ialah itu saja. Itu saja 2 tajuk kita pada hari ini. Yang pertama apa? Kemahiran saintifik, dan yang kedua ialah peraturan bilik sains. Okey, itu saja untuk hari ini. Nanti ustazah akan bagi link untuk awak buat kerja kerja rumah. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.